Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini bersiaran dalam page Surau An-Nur Fasa 2 BSS Bandar Sumber Selatan. Dan saya mohon maaf kerana kelewatan, sepatutnya lebih maghrib dalam pukul 8 kita dah start, tapi oleh kerana ada sikit kesilapan teknikal lah, adalah sikit tadi ni kesilapan, saya tak perasan, jadi ada kesukaran nak masuk tu. Saya mohon maaf lah. InsyaAllah benda ni takkan, InsyaAllah lah tak berulang. Jadi kita akan boleh mula pada masa yang kita dah tetapkan. Patut dah pukul 8 dia telah ambil. Nak buat macam mana kan? Mudah-mudahan ada hikmah sebalik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suasana PKP kita dah semakin semakin dilonggarkan, alhamdulillah. Dan bala penyakit COVID-19 kita dah semakin bodoh, walaupun tidak lagi secara keseluruhan kita dah bebas daripada musibah ataupun ujian Allah Ta'ala ini. Tapi paling tidak banyak benda yang kita telah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita berdoa mudah-mudahan akan jadi lebih baik. Dan ini saya yakin rahmat Allah, kemudahan dan diperingankan daripada musibah ini adalah mungkin daripada berkat doa orang salih ataupun amalan orang salih, dan menjadi kelebihan bagi kita lah di situ. Mudah-mudahan Allah sentiasa membantu kita. Boleh tolong tutup sliding door sini, bising. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berbincang dengan Tuan Haji Ramalan. Kita nak buka kitab, sama ada kitab hadis ataupun fiqh. Jadi saya masih lagi mencari-cari kitab yang sesuai. Bagi saya kitab yang sesuai itu kitab yang mudah, perbahasan dia agak ringan di dalamnya, konten itu ringan. Kemudian kitab yang agak tak tombak lah nipih. Jadi saya belum nampak ada lagi kitab yang sesuai. Nanti kalau dah ada, insyaAllah lah minggu depan dah ada dah, insyaAllah. Live kita minggu depan dah ada, insyaAllah. Cuma malam ni kita baca hadis jugalah kan? Tapi rasanya bukan kita menggunakan kitab yang tertentu. Cuma saya ambil hadis yang mudah-mudahan beri manfaat yang besar pada kita. Hadis semuanya baik-baik, elok-elok belakang. Cuma Al-Faqir yang duduk depan ni, yang penuh kelemahan ni, untuk menorangkan tu mungkin banyak kelemahan. Bukan mungkin, memang banyak kelemahan pun. Cuma kita sama-sama ambil manfaat lah kan, dalam tempoh COVID ini, dan yang dah direngan dan dipermudahkan. Jadi kita masih lagi meneruskan program-program secara live, tazkirah, pengajian berkitab secara live. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya minta maaf, dan kita boleh meneruskan hadis yang kita akan kongsikan bersama. Ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari berkaitan dengan iman. Sangat penting hadis ni, dan hadis ni sangat masyhur, berlaga daripada pengetahuan masyarakat Islam secara umum. Baik, hadis dia apa? Baik, saya bacakan hadis An Anas radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, 3 perkara yang kalau seseorang ada ketiga perkara ini, pastilah dia akan memperoleh manisnya iman. Baik, tuan-tuan tengok permulaan daripada hadis ni dan menunjukkan kepentingannya, besarnya makna hadis dan pentingnya hadis ni pada kita. Ada 3 ni, kita akan dapat kemanisan iman. Iman tu sangat penting
wajada halamatul iman. Apa dia? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul itu adalah yang dia paling sayang, dan dia tidak tidak sayang yang lebih hebat, lebih besar, lebih sempurna melainkan dua ni. Dia tidak sayang yang lebih hebat, lebih besar melainkan dua ni dulu. Ustaz, lebih hebat daripada mak kita? Ya. Lebih hebat daripada pak kita? Ya. Anak-anak kita? Ya. Isteri, suami kita? Ya. Semua itu diketapi, bukan ketapikan, disisihkan, tidak. Dia tidak jadi nombor satu, nombor dua. Nombor satu Allah, nombor dua Rasulullah. Ataupun kita kan terangkum satu. Nombor satu tu Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Lepas tu barulah kita pergi empat lain, benda-benda lain. Satu. Nombor dua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Penting ni. Dia tidak mengasihi seseorang melainkan dia kasihinya kerana Allah Ta'ala. Nombor dua. Ni ingat dia, nak dapat manis seiman. Ni semua benda dituntut dari Allah dan Rasul. Nombor tiga, ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyaqdhafa fi nar. Ayyuqdhafa fi nar. Bahawa dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti dia benci dirinya dicampakkan ke dalam neraka. Itu yang disebut benci dirinya dicampak dalam neraka. Dia benci kembali kepada kekufuran. Baik tuan-tuan, ini hadis pertama, hadis utama yang kita kena fahami secara bersungguh, sebab dia berkait dengan iman. Banyak hadis ya. Hadis yang berkait dengan siapa beriman dengan Allah dan Rasul sekian. Siapa yang beriman dengan Allah dan Rasul sekian. Dia sifat dia. Kalau kita melihat, ini dia bukan setakat cerita tentang iman semata-mata, tapi ada satu tahap, satu tingkatan, satu benda yang lebih besar. Iman dan rasa manisnya. Sebab tu dia kata, thalathun man kunna fihi wajada halamatal iman. 3 perkara yang kau dapat benda ni, kau ada benda manis. Tuan-tuan minat kopi, minum kopi pahit manis atau tidak? Tak syok. Tuan-tuan suka fresh orange, tak manis, masam pula tak tentu arah, tak suka. Benda tu nama fresh orange, biru dah. Macam kita lah pergi kedai, orang belanja kita mi goreng mamak contoh, kita memang peminat, kita dah seronok dah ni. Dalam kepala kita mi goreng mamak dia kan, semangat tak? Kono pula beri orang belanja, lagi sedap kan. Sampai hidang makan ni, garam tak ada kan, tolu tak ada, toge contohlah, toge tak ada kan, masak garam tak ada, macam mana? Tambah pula kok jadi silap lah dia masak tu kan. Masuk pula contoh minyak apa kau tidak tahu, jadi pahit pula. Bukan setakat kita peminat mi goreng mamak, bukan setakat kita makan tak sedap, putus selera langsung. Ataupun selera ni tuan ni, hidang-hidang masuk pula rasa macam mi basi, potong selera. Macam tu dah lebih kurang. Iman ya iman, tapi dia nak manis iman tu bukan senang. Dia senang lah, mudah apabila dipermudah di Allah Ta'ala. Sebab semua benda kena perlukan pengorbanan dan mujahadah. Satu. Nombor dua, nak dapat manis iman perlu melalui jalan ilmu. Nak dapat ilmu, kena berguru. Kemudian dah berguru, kena ada alat-alat ilmu. Macam kita bukan macam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dongar sekali ingat, kita kena ada kitab. Kita kena ada pen, menyalin, menulis. Kita kena mendongar elok-elok bagi penumpuan, baru ilmu tu masuk. Ilmu masuk. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata, syarat kita nak dapat ilmu mesti ada 6 perkara. Syarat nak dapat ilmu mesti ada 6 perkara. Dalam syair Imam Syafi'i rahimahullah kata, akhi, saudaraku semua, lan tanala al-ilma illa bi sittah. Kamu tidak mungkin akan dapat menghimpunkan ilmu, tak dapat ada kecenderungan, keseronokan, keinginan untuk dapatkan ilmu illa bi sittatin, melainkan dengan 6 perkara. Pertama,
zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamanin. Okey, saya sebut semua sekali dulu sebab takut terlupa. Pertama, zaka'in, mesti cerdik. Orang mangang dia tak boleh belajar, kan? Ada otak tapi tak fikir, kan? Kita ni pula, otak kita ni sangat-sangat canggih Allah buat. Dia ada istilah otak top kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang. Saya tak belajar detail pun lah, tak operati pun lah, dan taklah bangang pun lah, roti lah benda tu. Ada orang tuan-tuan ni sajalah kan, saja kita nak kena aktifkan otak kanan kiri kita, kan? Terutama bila muda, kan? Dia dah tua dia susah. Saya tengok lah, ada rencana orang ajar kita macam mana aktifkan otak kita ni. Ni bukan apa, penting juga, kan? Ini ilmu psikologi lah, kan? Ilmu Islam banyak benda lah kita boleh baca, kan? Macam mana dengan tahajud ni, kita punya kepala otak dia jadi mudah untuk memikir, untuk menghafal, untuk memaham. Tu tahajud punya power. Selain pada tu dengan tasbih, dengan salawat dan sebagainya. Tapi ni cara ni pun ada juga kepentingan ni. Contoh tuan-tuan, kan, dia nak gorakkan kita punya otak kanan kiri ni, dia buat saya dah tengok tu susah kan nak buat. Sampai hari ni tak boleh nak buat lancar. Tapi ada orang dia boleh tu. Mana otak dah okey lah. Tapi kadang-kadang dia buat tu pun okey, tapi otak pun tak okey lah. Semua kehendak Allah lah, kita usaha, kan? Macam orang masuk universiti, kan, kadang-kadang dia taklah cerdik benar dah, kan? Masuk universiti bukan nak merendah, tidak. Tapi ni kehendak Allah, kan? Dia masuk universiti, baca Quran, tak faham-faham. Contoh, ada orang universiti tak ada pun. Masuk pondok ni, belajar sikit. Masuk pondok ni, belajar sikit. Tapi huraian dia, kepahaman dia, cerna dengan ilmu Quran, oh, sangat hebat, luar biasa. Ni semua futuhat, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia kata nak gorak aktifkan. Saya kongsilah ilmu dengan tuan-tuan. Mungkin sebahagian tuan-tuan dah tahu, kan? Benda ni mungkin dah banyak masuk dalam WhatsApp ataupun WhatsApp. Dia buat macam ni. 5 nak turun pada 4, 3, 2, 1. Buat ni kira aktif kiri ni kanan. Saya pun tak berhati nak dah orang buat macam tu, kita kongsilah kok ada manfaat. Buat macam ni. Dia 5, lepas tu buat 4, lepas tu buat 3, ni payah ni. Lepas tu buat 2, lepas tu buat 1, lepas tu kosong. Buat laju. Saya buat ni slow sekali lagi. 5 tu 4 tu 3, salah 3 ambil, lepas tu 2, lepas tu 1, lepas tu kosong. Dia tak boleh laju. Itu kita nak aktifkan kepala otak kita, kiri kanan. Sebab macam kata otak mesti jalan. Ilmu psikologi punya tu kita buatlah. Salawat kita usahakan, tahajud mampu bangkit setiap malam. Kalau tak mampu, kadar kemampuan kita, salawat jangan lupa. Baca Quran itu amat diperlukan dalam usaha untuk kita gorakkan otak kita. Baca Quran mesti. Dah tak boleh. Kita orang Islam kan pegang Quran. Dia mesti jalan Quran. Kemudian zakain, mesti ada cerdik nak belajar ni. Tuan-tuan mungkin yang ada depan saya ni, yang ikut ni, ramai je cerdik ni. Orang gila dia tak mau ikut live dah. Orang mangang lagi lah, tak boleh dah. Ni orang cerdik semua ni. Bukan kita nak kata ni, tak, orang ramai yang cerdik ni, kan? Ramai cerdik. Kemudian nombor 2 apa? Hirsin, keinginan yang tinggi untuk nak belajar, kan? Tak ada keinginan. Cerdik ingin tak ada, kehendak tak ada. Dia bukan setakat kehendak, tapi keinginan tinggi. Hirs, makna hirs ni macam tamak. Tamak dengan nak tu beza tu. Tamak tu beriuk nak. Orang tamak dengan roto, tamak tak? Macam mana? Gaya orang tamak roto macam mana? Dia punggah apa dah. Domam pun keluar cari kat, walaupun sakit. Pasal apa? Nak cari duit. Dapat tak ada? Ya dapat. Kau tak dapat dah macam mana? Tapi kesungguhan tetap keluar, kan? Tengok orang nak cari nama, yang panjat gunung risiko nyawa pun dipanjat. Padahal apa manfaatnya? Tak ada. Nak nama duit tak dapat. Keinginan nak nama, panjat tu. Keinginan duit, gaya duit, kan? Kadang-kadang nak duit pasal apa, cara macam mana? Cara jadi kontrak contohlah, kan? Dipunggah, lotih, sakit pun sakit. Dia nak duit, cara dia. Orang nakkan kemahiran. Dia nak satu benda, orang lain tak ada benda ni, sikit dalam dunia ni ada, dipunggah tu.
Nak belajar ni sampai konon keluar 3-4 ribu, tak apa. Kau ada kau duit? Tak ada. Tapi macam mana nak buat? Dan cari. Bak. Macam itulah orang jalan ilmu. Orang yang nak ilmu, cuba tengok Imam Syafi'i. Merata corok dunia dia berjalan. Nak ilmu. Kan? Bahkan apa nama Al-Imam Abdullah ibn Ali al-Haddad rahimahullah, dia kata syarat kita nak ilmu mesti mengembara. Imam Syafi'i tuan-tuan, kalau pergi dokek bola masjid Imam Syafi'i nama masjid itu dokek kubah atas tu, dia bukan ada kubah pun tapi ada atas tu. Atas sekali besok kita kubah atas tu macam bulan kan, dia dia kapal layar atas tu, kapal sebesar-besar. Sekarang saya tak tahulah, dulu macam tu, kapal besar. Pasal apa dia nak gambarkan? Nak ilmu, nak belajar, nak berjaya dalam ilmu, konon belayar dia. Jalan mengatur. Kan? Tu nombor 2. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin, kesungguhan. Tadi kita tamak nak benda tu. Daripada rasa tamak, menggorakkan kita bersungguh-sungguh. Tu dia jalan sekali tu. Kalau berio nak pun dibantai membuta, dibantai malansit, tak jadi. Kan? Tak jadi. Saya ada kawan. Nak bandingkan saya, taruk bona saya ni. Kalau duduk sebelah dia, parah saya ni. Pamaleh nak mampu. Kalau saya duduk sebelah dia, ni rajinnya orang ni. Masya Allah, luar biasa dia. Ada kawan saya seorang, rajin baca Quran tuan-tuan, ni pengalaman saya. Saya duduk sebilik dengan dia. Rajinnya dia baca Quran. Sampai dia tidur pergi maghrib, ngigau pun. Masa tu bulan puasa. Pergi maghrib, pergi isyak kan. Pergi isyak. Dia lotih pun ada terlolak. Dalam dia tidur, ngigau itu baca Quran. Surah Baqarah dia baca. Masih ingat ke? Ni hebat kan? Wajtihadin, kesungguhan. Saya ringkas sikit. Wa suhbati ustaz. Salah. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghah. Bulghah ni bokah. Kalau hari ni kita kira duit lah kan. Nak belajar mana-mana kalau pakai duit. Naik kapal terbang. Duit tak ada, macam mana beli tiket ni? Boleh kita naik macam bas lama-lama dulu. Kan? Naik bayar masa tu. Kok ada, tak ada orang tolong. Ataupun takat-takat mana kita boleh sesuai dengan duit yang ada kita. Kalau 20 sen, 10 km. 50 sen boleh sampai lebih pada tu. Dia tak macam tu sekarang ni. Jadi bayar. Kan? Kalau tak ada duit, tiba-tiba kita tunggu kapal terbang tu. Kan? Dia tempeleng dia orang yang nunggu pintu pagar tu. Kan? Tak mahu dia tak ada bagi masuk dah. Bulghah. Kalau ada, bokah. Dulu, gaya dulu. Hari ni, gaya hari ni. Bokal kesihatan, bokal akal pemikiran, bokal duit, bokal semangat. Tu semua bokal tu. Mesti ada tuan-tuan. Kita ni jangan kira kita ala dia dah tu. Puan nak belajar lagi, tunggu mati je lah. Mohon. Lepas tu ada hadis. Walaupun keluarkan hadis ni macam-macam kata ulama. Utlubul ilma minal mahdi illa lahad. Kan? Menuntut ilmu daripada buayan sampai dengan lahad. Tak ada berhenti belajar ni tau. Teh kita ya. Malih kau rajin. Teh kita. Entahnya, mudah-mudahan kita rajin dah kau. Rajin caw kita lah. Rajin kat kita ni masih lagi pamalih, palasu atau palasu orang dulu. Rajin dah hebat, rajin kita rasa masih lagi pamalih orang dulu gini. Orang dulu banding kita ni rajin dah. Dek orang dulu masih malih lagi kita. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghah. Sampai dah tadi kan? Wa suhbati ustadin bolimo. Dia 6 semua. Bolimo. Second akhir. Hendaklah sentiasa rapat bersama, bersahabat dengan guru. Itu penting. Guru penting. Kalau kita tidak berguru, kalau tidak ada adab dengan guru, bermusuh dengan guru, sangka buruk dengan guru, itu semua penyebab berkat ilmu tak ada. Apalagi kalau dimusuhi guru, langsung tak ada cerita. Saya nak cerita zaman sekarang, orang dah tak berapa ambil tahu kepentingan guru dan berguru. Iyo, susah sekarang ni. Orang dah tak hormat guru zaman sekarang ni. Iyo, tak macam orang dulu. Hormat luar biasa. Dia anggap guru, kemuliaan yang dia berikan pada guru lebih hebat daripada setakat penghormatan kepada raja-raja dan sultan. Itu dulu. Yang tak dapat. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia hantar hulu balang dia untuk, dia kata jemput Imam Malik pergi istana. Bukan paksa, bukan heret, bukan rantai. Jemput, hantar hulu balang pun jemput. Bagi kita tu satu penghormatan. Kan? Imam Malik kata, anak tolong ajar anak dia ilmu hadis. Kan?
Bagus tak kalau raja macam tu? Oh, hebat. Kan? Panggil ulama tolong ajar anak hadis, kan? Bukan bagi handphone, main ke Batu Kobang, sengit-sengit je tuan. Kan? Orang sekarang lah kan, umum kan. Bagi anak handphone, sengit main telefon, main game. Apa kamu sama. Anak sengit ke kanan, apa sengit ke kiri. Sama. Rupa dia sama-sama lawan. Ni handphone dia, sama-sama main lawan. Kan? Mano, takkan mano tau. Jadi dia kata apa? Dia kata kalau kau nak belajar, kau datang kat Dan, bukan Dan nak bagi kau tau. Tu jawab meh. Kan? Kalau kau nak belajar, kau datang kat Dan, kan Dan bagi kau. Hebat kan? Dia ni luar biasa. Tetapi kalau guru datang, orang alim ulama datang, penghormatan, kemuliaan dibagikan luar biasa. Dia bukan menghina siapa-siapa, tapi dia nak jaga kemuliaan ilmu dia. Kan? Baik. Kalau selalu berguru, tuan ni saya pesan kat diri saya, kat kita semua, hormati guru, muliakan guru, doakan guru. Selain pada kedua bapa, kepentingan dalam hidup, penting yang kita tak boleh ketepikan, guru-guru tuan. Doakan guru kita. Yang terakhir, waktu di zaman ni. Panjang tempoh masa nak belajar ni, bukan sehari dua, bukan 2-3 hari, bukan sebulan dua, bahkan bukan setahun dua. Apa nama? Habib Zain Sumaid, hafizahullah ta'ala, hidup lagi. Jadi hantar dia apa, dia belajar daripada Jakarta, di Bogor dia belajar sampai umur boleh tahun. Apa dia nampak masalah keliling-keliling mempengaruhi tak elok dari zaman remaja, dia pergi hantar belajar ke Hadramaut, Yaman. Di Tarim dia belajar 8 tahun. Tarim di Hadramaut lah. Kemudian dia hantar ke Baydaq. Baydaq ni kawasan Yaman juga, kan? Situ berapa tahun? 21 tahun. 21 campur 8. Berapa? 29 tahun. Yaman saja. Kemudian dia pindah pula Tanah Haram. Situ sampai hari ni dia duduk situ. 29 tahun belajar di Yaman. Macam-macam jenis guru. Dia bukan tempoh masa yang pendek. Tapi kalau nak ikut kita, belajarlah pada kadar yang jadi kemampuan kita. Ya, zaman dulu, zaman sekarang kita rasa apa yang boleh kita buat lah. Kan, gogan di kita. Belajar sungguh-sungguh kadar kemampuan kita. Kalau mau sujud, surau. Sekarang dah tak boleh. Ikutlah live yang mana kita rasa kita nak ikut, boleh ikut, kita minat, tak apa, ikut minat kita pun tak apa. Ya? Ikut tuan-tuan, saya pesan lagi saya ingin tuan-tuan semua. Belajar. Baik, kita tengok hadis yang kita bicarakan tadi ni. Nabi kata 3 perkara yang kita dapat manih iman. Sebelum tu, ini tentang iman. Ada lagi hadis tuan-tuan, ya? Cerita-cerita pasal manih ni. Manih ibadah. Iman ni boleh dirasa, ibadah pun boleh dirasa. Manih macam mana? Hanya orang yang dapat pada dia manih pun macam-macam, sodak pun macam-macam. Bahasa kita subjektif lah. Jadi nak dapat iman manih, makna dia benda tu rasa manih. Manih buat pada apa? Tenang, bahagia, faham, seronok, tu manih lah kau. Ikut masing-masing. Sebab manusia ni tahap iman ni tak sama. Ada iman yang tinggi, yazid wa yanqus. Kadang tambah, kadang kurang. Manih itu apabila dia bertambah. Orang ni tak mahu. Kalau kita minum kopi tak manih, tambah gula. Kan? Tambah gula. Jadi sodak lagi. Jadi sodak tu makna sempurna lah bagi kita. Ada satu hadis saya nak kongsikan, manih ibadah. Salah satu contoh hadis, man nadhara ila mahasin imra'ah thumma yaghuddu basarahu ahdatha Allahu fi qalbihi ibadatan yajidu halawataha atau kama qala. Barang siapa yang melihat kecantikan seorang perempuan, kemudian dia palingkan pandangannya, dia tundukkan pandangannya, Allah akan campak ke dalam hatinya rasa manih ibadah. Bukan senang. Tengok cantik perempuan paling susah. Ujian. Kan, kalau orang lelaki-lelaki yang normal biasa ni, tengok perempuan cantik, siapa tak sangkut? Semua suka sangkut. Tapi
Kalau mampu kita mengalih pandangan kita, dah tak halal kayak gitu kan. Itu akan mendatangkan perasaan manis dalam beribadah. Mayang kita akan rasa seronok. Puasa kita akan menenangkan. Zikir kita pun sama. Baca Quran jadi semangat. Baca Quran jadi rasa lembut hati. Ni semua. Daripada mana tu? Tengok perempuan. Bukan pergi tengok tak. Kalau tertengok, kita palingkan pandangan kita. Jangan cari cik pasal. Pergi pasar, pergi cari pula mana-mana amoi, pergi tengok pula tonu tak kalip-kalip. Lepas itu pula tonu pergi tunduk atas jadi. Ni kalau bondo melintih lah, kita pergi pasar, tompek belunggu setan dan tahu dia sebelah hadis kan. Pergi tompek itu. Jadi dah. Di pasar raya mana nak boleh ngelak daripada jatuh pandangan kita pada aurat perempuan yang dodah sana dodah sini, tak boleh nak elak. Kita pergi beli barang, yang jual tu yang dodah sana dodah sini, nak macam mana? Takkan kita nak beli barang lolak mentah. Dia RM5 ni kan. Tunjuk setua orang ni setua, tak kau gila kau bad orang kan. Mana lolak mentah dia tak bangun. Itu kena ada mujahadah. Jaga pundukkan pandangan pada kadar yang kita mampu untuk jaga. Manis ibadah. Sekarang manis iman tu lebih jauh lagi, lebih halus lagi, lebih dalam lagi. Kan? Pertama, dia mesti sayang Allah dan Rasul tu keutamaan dalam hidup dia. Keseluruhan Allah sebagai pencipta dia. Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai ikutan dia. Sebab kita manusia, Allah utus manusia sejenis dengan kita untuk kita ikut. Kan? Allah dah bagi buat macam tu dah. Kan? Jadi nak kena sayang situ. Sayang ni macam mana? Ustaz Dan tak faham. Sebab sayang Dan ke anak Dan lebih hebat lagi. Sebab tu ulama membahagikan sayang ni, cinta ni beberapa bahagian. Ada sayang disebut sayang tabi'i, sayang secara tabiat. Allah cipta kita sayang. Sayang apa? Sayang ke anak. Dia apa nak? Kita sayang ke bini kita. Kita sayang dekat orang yang buat baik ke kita. Itu lumrah. Berlaku kepada semua orang. Baik kafir ataupun mukmin. Jadi kan, al-hubbut tabi'i. Ada satu yang disebut al-hubbul imani. Kan? Al-hubbul imani. Sayang dengan sebab iman. Ulama kata al-hubbul imani macam mana? Al-hubbul imani, contoh kalau hubbul imani, sayang kerana iman. Sayang kerana iman ni kayak mana? Apa dibuat dari Nabi kita ikut, tu sayang iman. Kan? Apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala kita akur, tu sayang iman. Kan? Ada satu lagi peringkat sayang yang lebih hebat lagi, disebut al-hubbul dzauqi. Kan? Sayang rasa, sayang syok, ataupun hubbus syauqi ataupun dzauqi. Sayang syok tu, rasa tu nanti itu lebih dalam lagi, itu lebih hebat lagi. Sebab iman ni tahap manusia tu tak sama. Al-hubbuz dzauqi, rasa syok, rasa manis tu duk singgah tu betul hati. Ibarat macam kita makan kuih sedap macam mana, makan es krim sedap terasa sedap itu. Tu bukan semua orang. Itu ada para nabi, ada kat dia, para rasul, para aulia illah salihin, para ulama yang takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nama, orang yang betul-betul takut kepada Allah Taala, orang betul-betul takwa, dia betul-betul tinggi, tabah menobar, dan tak mustahil Allah Taala boleh bagi pada siapa-siapa dengan kehendak Allah. Tu zauq, sedap. Jadi al-hubbut tabi'i, rasa sayang tabiat Allah dah bagi kita. Al-hubbul imani, akur pada Allah, mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman. Dan al-hubbuz dzauqi, rasa manis betul, sadap, yang membawa kepada, daripada rasa sadap iman itulah membawa kepada rindu-rindunya kita kepada Allah dan Rasul. Sehingga sebahagian daripada para sahabat, begitu juga Nabi-Nabi SAW terdahulu alaihi wassalatu wassalam, para sahabat dan ulama-ulama, sehingga menanti-nantikan mati. Pasal apa? Pasal dia tidak boleh bertemu kekasihnya, yakni Allah dan Rasulullah SAW, sehingga Allah pisahkan jasad dan nyawanya. Itu yang terhebat. Mengharap mati kita ni takut cancel lah kan.
sampai tahap mengharap-harapkan mati. Bila nak mati? Bila nak mati? Nak jumpa kekasih. Ini dah sampai dzauq, rasa syok sedap. Ini yang dikatakan dalam hadis. Ayyakuna Allah wa rasul, aliyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak ada yang dikasihi yang paling tinggi melainkan Allah dan Rasul. Kemudian baru ikut bawah ni. Tahap kita mungkin kita boleh ikut al-hubbul imani. Sayang kerana iman. Sayang kerana iman ni maksud dia kita sayang hati kita. Pada hati sayang masih anak-anak lagi. Lebih keutamaan dia. Utama lagi anak. Utama lagi pasangan. Mungkin isteri atau suami. Tetapi dari sudut akurnya kita pada Allah dan Rasul. Omah so pergi pasar, beli bawang. Azan, Allahu Akbar. Dia kata, tijab mah. Timah tijab. Azan dan pergi sembahyang. Al-hubbul iman. Kenapa? Ada al-hubbul iman. Sayang tak ke bini? Sayang. Hati sayang ke bini. Boleh cerita Nabi ke apa kan? Tak. Memang lebih ke bini lagi pada Nabi. Kalau tak, dia akan akur semua sekali. Rasonam. Tapi ni al-hubbul iman. Bini suruh pergi pasar. Dia tak. Dia kata, azan dah. Pergi masuk dulu. Sebab asasnya al-hubbul iman. Tapi kalau sama-sama dengan anak bini yang duk rasa hati ni, anak bini lagi. Sebab tu pada tahap rasa sayang tu betul tu memang Allah Rasul. Dia tak pernah jumpa Rasulullah. Kalau cerita Allah langsung kita tak boleh nak jumpa kan. Mata kasar tak boleh. Allah tu wujud begitu dengan cara yang Allah ada tu mewujud kan. Tidak bertampik, tidak berjirim, tidak bersifat dengan sifat makhluk dan yang seumpama yang kita belajar itulah. Kan? Tidak bertasbih mana-mana makhluk. Sehingga ada ulama kata kalau tangan disebut dalam Quran, jangan disebut tangan tu sebagai satu bentuk anggota. Tapi tangan itu ditakwil sebagai kuasa. Itu ulama yang mentakwil. Yang menyorah tafwid. Allah ada tangan. Sorah Allah dan tak nak hurai benda tu. Kan? Itu sorah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kaifiah. Kan? Kalau nak kata tangan begitu, itu bid'ah kata Imam Malik rahimahullahu taala. Nak kata tangan macam ni, tak, tu sorah pada Allah. Ada ulama dia sorah, dia tak nak bertanya tentang bagaimana tu bid'ah. Jangan, kata Imam Malik kan. Jangan tanya sama sekali. Allah ada tangan, ada. Bukan Allah Allah sebut tangan dalam Quran. Ya, Allah sebut tangan. Tangan tak? Jangan tanya. Tu kata dia. Jangan kata nak hurai. Tanya pun jangan. Kata Imam Malik. Nak hurai lagi lah. Allah hurai tangan dia. Ada gambaran tak Allah Ta'ala tu ada anggota. Mungkin sebahagian kata tangan. Ya Allah ada tangan. Tapi tangan yang layak bagi dia lah tangan macam mana? Itu menggambarkan Allah tu ada anggota. Itu sebahagian ulama kata begitu. Untuk lebih selamat. Sorah taufik pada Allah Ta'ala. Sorah. Wa fawwidu amri ilallah. Ya, kita tak nak lebih banyak-banyak. Saya pun tak reti nak banyak-banyak bab tu kan. Takut tersalah. Oleh kerana takut tersalah, kita sorahkan benda pada Allah Ta'ala. Ulama mentakwilkan itu lebih selamat daripada kita katakan Allah tu seumpama macam ada anggota. Walaupun kita katakan anggota yang tangan yang layak bagi Allah Ta'ala, masih ada gambaran Allah tu beranggota macam kita. Wal'iyadzubillah. Tak maulah. Dia rasa sayang. Allah itu wujud. Nabi itu wujud. Tapi wujud Nabi itu macam itu lah, makhluk manusia. Tapi kita tak pernah jumpa dia, tak pernah bertemu dengan dia. Tapi kasih sayang kita ada, insya-Allah. Itu yang Nabi SAW kata, Nabi merindui ikhwani, saudara-saudaraku. Sampai sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Tak, antum ashabi. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku yang beriman selepas daripadaku, dia tak pernah tengok aku, tak pernah jumpa aku, tapi dia tetap beriman dengan aku. Inilah saudara-saudaraku yang aku rindu dia, aku sayang dia, dan dia juga sayang dan rindu padaku. Allah, ini mudah-mudahan kita dapat sayang rasa hati ni. Al-hubbu al-syauqi, al-hubbu al-dhauqi. Rasa kita punya hub, rasa sayang. Macam kita bercinta lah. Kita bercinta dengan dulu sebelum kita nikah. Sekarang ada anak 7 kan, 8 ke 9 kita kisah. Sebelum nikah tu kan bercinta. Ada yang cinta, ada yang tak, sorah dengan orang tua je. Timah dia nak nikah engkau dengan Hasan ni contoh kan. Pulanglah mak kan. Hasan datang tengok rompong gigi redha timah. Dulu. Sekarang tak. Bercinta lu. Nak ngembangkan apa? Bercinta tu rasa syok kan. Alam bercinta ni Allah syok kan.
Tak dapat tengok orang, tengok selipar dia pun cukup dah. Tak dapat tengok selipar, tengok stukin ni okey dah, kan? Tak dapat tengok bau dah, jadi dah. Tu zaman bercinta punya seronok, kan? Yang bercinta yang tu seronok, dia ada rasa. Pasal apa seronok? Sebab dia ada rasa cinta tu. Tapi kalau melibatkan Allah Rasul, itu disebut oleh ulama yang dah rasa benda tu, dia kata apa? Ibarat tenggelam dalam lautan cinta. Tu bahasa tu hebat tu. Sebab apa dia buat keluar bahasa tu? Dia rasa. Orang macam saya kalau nyebut je. Tapi dia sampai terbit bahasa begitu. Pasal apa? Dia dah, kadang-kadang dia pun tak sedar dia dah terbit bahasa macam tu. Sebab syok. Kan? Syok. Dulu masa bercinta seolah-olah Honda dengan kawan saya tak buat yang kau bahasa. Sampai surat tu letak bodak. Kan kau juga gila tu. Bodak letak. Sebab apa nak ngobarkan? Rasa cinta tu ibarat sewangi bodak ni. Lebih kurang tu lah. Itu nama cinta bau dulu, kan? Cinta monyet. Monyet. Baru tahu pun nak. Kan? Cinta monyet. Letak bodak. Ujung dia kata apa? Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Bengong betul. Dia harap balas tu tak teraya tu. Tu cerita saya lah dulu-dulu. Kan? Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Kan? Lori trak, tayar bas. Lalu lupa dah. Jadi rasa syok tu, rasa suka tu, cinta kita dah terbit tu, kan? Bahasa orang bercinta ni, makan tak konyang, mandi tak basah, tidur tak leno. Kan penipu tu. Mana ada orang mandi tak basah dan mencurah hari tak basah apa mongak. Makan sampai 3 pinggan tak konyang, kau bolo apa, kan? Ada sako kau makan dengan kau, kan? Tidur tak leno, baba kau macam kau bau tak leno apa. Tu kan, tu yang dikatakan orang bercinta ni menipu banyak bahasa kan. Id hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim, kan? Sayang kau sesuatu tu akan menjadi kau buta dan pokak dia. Kan? Sayang ke Allah Ta'ala tu lebih daripada tu. Sehingga gambaran tenggelam di lautan cinta. Sayang ke Nabi pun macam tu. Tu mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Banyakkan salawat ke situ pun ya. Banyakkan Quran ke situ pun ya. Banyakkan solat sunat ke situ. Banyak ibadah-ibadah lah, ibadah sunat. Allah Ta'ala kata apa? Buat kau nawafil, buat sunat dia hatta uhibbah, sehingga Allah Ta'ala sayang ke dia. Macam mana nak sayang, dapat sayang? Dapat sayang, kita tunggu sayang Allah. Bukan tunggu, tak sayang Allah Ta'ala ni sentiasa ada. Dicurah ke kita, sangkut ke hati kita. Syok tu, kan? Macam mana cara? Allah Ta'ala katalah hadis Qudsi, kau nak dapat sayang den, kau tunggu curahan sayang den ni, kau akan dapat sayang kau ke den. Cantik rasa syok tu. Macam mana? Allah kata, buat bondo-bondo nawafil sunat, yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Buat bondo-bondo sunat, bondo-bondo nawafil ni buat banyak sehingga aku sayang kat dia. Tu yang zauki, kan? Rasa sedap ni. Masa tu hidup tenang lah, tenang, seronok, buat apa pun dalam urusan ibadah yang perintah ada Allah, baik yang sunatnya apa lagi yang wajibnya, tu tak ada sikit pun rasa terkongkong, tak ada sikit pun rasa terikat dengan sesuatu yang membebankan, tak ada rasa sikit pun terbeban dengan amalan tu. Tak, rasa syok lagi. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab para ulama ibadah dia sampai ratus-ratus rakaat main sunat, kan? Puasa ni sentiasa ada, hanya hari-hari yang tidak dibenarkan puasanya haram puasa lain puasa dia. Berzikir ni jangan kata ratus, jangan kata ribu, juta pun ada. Baca Quran khatam sehari 2 kali ada. Semayang Allahu Akbar malam-malam 2 rakaat khatam Quran. Ini orang dah sampai syok sedap, kan? Baik. Ni sikit lagi masa ni. Kita start lembek ni. Baik, nombor 2 apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Dia sayang kepada saudara Islam ni tidak ada sayang melainkan kerana Allah. Ini pun bondo yang besar, kan? Al-muslim akhul muslim. Allah, Nabi SAW kata seorang Islam itu saudara seorang Islam yang lain. Hadis yang lain Allah Ta'ala firman, hadis Qudsi, wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya, kama qala. Allah kata pastilah seorang akan memperoleh kasih sayang aku yang berkasih sayang kerana aku sesama saudara Islam, kan? Satu hadis Qudsi Allah Ta'ala besok firman, Nabi kata Allah firman besok di yaumil qiyamah,
Ainal muta'abbina bi jalali al-yawma udhillukum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli atau kama qala. Mana dah masuk di hidup dunia lu yang berkasih sayang sesama dia kerana aku, mana ada orang dia ke tepi berasing. Allah pun firman, hari ini kamu semua yang dulu masih hidup atas dunia berkasih sayang kerana aku sama kau, hari ini aku naungi kamu di bawah naunganku, pada hari tidak ada naungan melainkan naunganku. Allah Ta'ala, ini hadis ni kuat kan. Allah firman besok di yaumil qiyamah, siapa dah masuk hidup atas dunia dulu yang pernah berkasih sayang kerana aku, ni aku akan naungi dia. Macam mana? Macam inilah COVID-19, musibah. Mana dia orang kaya-kaya, pergi tolonglah orang yang susah. Pergi tanyalah orang yang sorry, yang tak beringgit ni. Pergi. Tuan, masa inilah kita nampak sikap orang yang tamak, orang yang bakhil. Sekarang kita tak kata siapa-siapa, kita muhasabah diri kita. Allah beri lebih tak duit kat kita? Allah beri tak kat mata kau, kat telinga kau, mata melihat, telinga mendengar, akan orang-orang susah keliling-keliling kau. Ada tak? Ada tak kita dengar orang susah? Ada. Kau pergi tak bergerak bantu? Kata tidak? Ni nilaian kau di sisi Allah Ta'ala. Kau nampak tak orang susah? Nampak? Kau pergi bantu? Tak. Inilah nilaian kau di sisi Allah Ta'ala. Nilaian kasih sama saudara Islam. Sebab kita nak nilai Allah menaungi kita besok, Allah bantu kita, Allah tolong kita pada hari tidak ada pertolongan kerja kita melainkan daripada Allah. Tak ada. Mudah antara jauh. Mudah ya mudah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk kita diberikan petunjuk ke arah itu, kita tak dapat. Kan? Kita beruntung kalau Allah bagi. Allah dah kata dah. Kan? Kau berkasih sayang kerana aku. Macam-macam cara lah. Saya sebut ni salah satu contoh. Kan? Macam-macam cara. Orang susah kita bantu kalau kebetulan kita ada rasa senang. Orang yang kebuntuan kita bantu kalau kebetulan kita ada idea yang lebih bagus. Dia dibantu tak ada apa, kita kemukakan. Orang yang lemah dia tak boleh buat apa, kita ke depan dengan memberikan tenaga dan pertolongan. Itu macam-macam cara. Kan? Macam-macam cara kita boleh tolong orang. Orang yang dalam keadaan sedih, risau, bimbang, kecewa, kita ke depan menggembirakan dia. Kita ke depan berikan rangsangan dan semangat pada dia. Kan? Itu cara kan? Itu dia tolong. Tengok ya. Nabi SAW pernah tanya, apakah amalan yang paling sempurna, paling disukai di sisi Allah dan Rasul? Apa amalan yang paling afdal? Kan? Ada orang tanya ke Nabi, apa amal paling afdal? Apa amal yang paling bagus? Apa amal yang Allah sayang dan Rasul sayang? Simple Nabi jawab. Nabi kata apa? Afdal amal sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min atau kama qala. Kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang mukmin. Gembira macam mana? Macam tadi saya sebut dah. Menggembirakan hati seorang mukmin itu bukan kecil di sisi Allah. Allah sayang kat dia. Mana? Kita apa nama? Dalam hadis ada kait dengan membantu seseorang memasukkan, menaikkan barang atas kenderaan itu juga daripada pahala sedekah. Nah, bukan sikit, besar. Mana bantu orang. Sebahagian daripada pahala sedekah, kita membuang sesuatu yang menghalang jalan, membuang sesuatu yang menyakiti jalan. Apa yang menghalang? Contoh ada pelepah apa ko, ada ranting apa ko, pokok tumbang ko, kita alihkan. Besar ganjaran pahala. Ada satu hadis, kuat hadis ni. Nabi SAW kata, nak aku melihat suasana syurga, aku melihat seorang laki-laki sedang bergembira di dalam syurga dikarenakan mengalih sesuatu yang menghalangi jalan ataupun menyakiti jalan. Pak, Nabi kata, aku melihat seorang lelaki bergembira, berseronok-seronok dalam Quran, dalam syurga dikarenakan mengalih sesuatu atau membuang sesuatu yang menyakiti jalan. Sikit je. Apalagi membantu dia. Supaya macam sekarang ni masalah COVID-19 kan? COVID-19. Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala firman dalam satu hadis Qudsi, wahai hamba-Ku, kata Allah, aku sakit, kenapa kamu tidak menziarahi aku? Maka hamba tu pun menjawab, malaikat jawab, hamba jawab, saya tak apa nak ingat, tapi hadis tu begitu. Wahai hamba-Ku, aku sakit, kenapa kamu tidak menziarahi aku sakit? Maka dia jawab, ya Rasulullah, ya Allah, kan?
Apakah kau sakit sedangkan kau Tuhan Rabbul Alamin? Kan? Kan? Allah kata dia sakit. Dia bertanya, apakah kau sakit sedangkan kau Tuhan sekalian alam? Maka Allah Ta'ala firman, kan? Sesungguhnya saudara Islam, saudara berimanmu, saudara mukminmu sakit, kau tidak menziarahi dia. Dia sakit, aku ada di sisinya. Kau ziarah dia seolah macam kau ziarahi aku. Mana ziarah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah sakit. Seorang mukmin yang sakit pergi ziarah tu macam ziarah Allah. Apa? Orang yang sakit tu Allah meletakkan perumpamaan macam dia sakit. Allah tak sakit. Allah tak ada sifat-sifat kekurangan kat dia. Tapi kalau kita boleh faham makna orang yang sakit, Allah sentiasa ada kat dia. Kau ziarah dia, sama dapat kebaikan daripada Allah Taala curah kat kau. Saya nak bagi tahu apa nama? Pergi ziarah orang sakit saja tu dianggap macam kita menziarahi Allah, seolah-olah Allah siap memberikan berbagai-bagai kelebihan dan kehebatan. Itu ziarah orang sakit. Tuan-tuan bayangkan frontliner. Dia bukan sekat cerita ziarah ni, dia nak kata apa? Dia merawat orang sakit tu lagi. Tuan-tuan bayangkan. Besar tak pahala frontliner ni, yang doktor-doktor, yang apa nurse apa semua ni, termasuklah polis ke apa gitu kata macam tu lah kan. Tapi secara khusus macam yang doktor-doktor lah. Besar tu. Tapi syarat semua tu dengan niat lah. Ikhlas, niat ibadah, dapat semua. Kan? Ziarah orang sakit saja bagaimana hebat ni. Doktor-doktor tu kita doa semualah Allah beri kebaikan yang banyak pada mereka. Allahumma amin. Sebab hebat kita tak, saya tengok apa nama rencana tu pun tak terbayang lah macam mana hebat kerja frontliner daripada kalangan doktor dan nurse. Hebat sungguh. Mudah-mudahan Allah bagi dia kelebihan jauh lebih hebat daripada hanya sekadar menziarah orang sakit. Sebab dia mereka merawat yang sakit, yang terdedah kepada risiko kematian, ya usaha jadi sembuh. Ya sembuh pun Allah bagi. Tapi atas asbab daripada Allah letakkan kumpulan manusia yang mulia ni. Bekerja yang hanya tidur sejam, hanya tidur 2 jam, ada yang 2 hari tak tidur. Tu saya dengar cerita lah. Dan saya percayalah benda tu. Kan, hebat. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati mereka. Ya. Jadi sayang pada sesama mukmin, satu yang sangat dituntut. Kalau nak panjang kali banyak benda saya nak sentuh sini ni. Tapi masa kita terhad jelah kan. Sikit lagi, ya. Yang terakhir. Jadi kalau ingat, kasih sayang sesama orang mukmin, ya. Kasih sayang sama orang Islam, sesama orang beriman. Dan itu tidak akan mengecewakan kita besok, terutama di akhirat bila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bantuan kita tak seberapa, kecil nilainya pada mata kita dan juga orang yang menerima tu, tapi di sisi Allah Taala sangat besar, ya, hebat. Yang terakhir, wa ayyakraha ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dia benci kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci dirinya dicampakkan ke dalam neraka. Kan? Jadi tuan-tuan, kita hidup tidak akan terlepas daripada perkara-perkara menjadi kebencian Allah. Kan? Apalagi kalau terlibat dengan dosa-dosa besar, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan bukan kita lah. Kan? Cuma ni sebagai contoh. Kan? Dengan zina, dengan membunuh, arak, judi, risuah, banyak lagi lah dosa-dosa besar yang disebut dalam Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Itu dengan taubat nasuha lah. Jadi mudah-mudahan kita tak terlibat lah. Cuma nak mengabarkan kesalahan tetap ada, kan? Tetap ada, dosa-dosa tetap ada. Setiap dosa yang kita buat akan menjauh, kata dalam hadis ada sebut, kan? Kalau kita buat dosa-dosa ni, kesalahan-kesalahan tu menjauhkan kita daripada syurga dan semakin mengampirkan kita ke neraka. Buat kebaikan-kebaikan menjauhkan kita semakin jauh daripada neraka dan semakin mendekatkan kita kepada syurga. Jadi setiap kesalahan kita itu mendedahkan diri kita untuk lebih hampir ke neraka, untuk lebih dicampak dalam neraka, a'udzubillah. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kadang-kadang kesalahan kita yang banyak, kesalahannya kita melampau-lampau, kesalahan kita yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, itu terhapus hanya dengan sekadar beberapa zikir yang kita buat, tapi penuh keikhlasan, penuh kepada kasih sayang. Hapus. Subhanallah. Berapa lama tu? 2 minit je.
sampai puluh tahun punya dosa terhapus. Kuasa Allah Ta'ala. Allah melihat dan menilai tak macam kita, kan? Luar biasa. Sama sekali tak sama macam kita. Hanya kita diberikan panduan menilai kebaikan supaya kita lebih semangat, menilai kebaikan orang supaya kita boleh berkongsi sama, kan? Nilai si Allah Ta'ala. Tengok 99 orang dibunuh, tanya boleh timur tak tobat? Tak boleh. Bunuh, cukup sekali, kan? Cukup sekali. Bila jumpa satu orang, dia kata kopi pindah tempat lain, dia pun usaha pindah untuk dapat kebaikan di negara itu. Sampai tak sampai, tak sampai, mati tengah jalan. Akhirnya, panjang cerita, akhirnya Allah terima. Allah terima kebaikan dia nak pergi pindah, walaupun belum lagi buat amalan baik itu. Sesurga ni. Hebatnya Allah Ta'ala, kan? Kadang-kadang buat kau dosa-dosa besar ni, kalau dulu, orang zaman dulu ratus tahun umur, katalah 100 tahun, 200 tahun buat kejahatan, bahkan dosa-dosa besar, bertaubat hanya 2-3 hari, Allah terima taubatnya. Hebat Allah Ta'ala. Allah luar biasa hebat. Sebab itu kita sentiasa baik sangkung Allah, istighfar. Memang kita tak boleh lari, tapi untuk dapatkan manis iman, kesalahan sekalian kita buat, jadikan diri kita tak mahu dah ke situ dah. Seolah-olah kita ni tak mahu pun itu, seolah-olah kita benci untuk diri kita dicampak dalam neraka. Ada yang tu manis iman kita tiga. Kalau baca satu-satu tu kan payah pun dah, tapi payah, kan? Kalau kita tak bersungguh-sungguh, payah. Kalau tidak ada panduan ilmu, payah. Kalau ilmu yang kita peroleh dan kita faham tidak ada panduan daripada guru, kan? Itu susah. Dan yahdi man yasha, yudhillu man yasha. Dan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Begitu juga sebalik dengan kesesatan, Allah sesatkan kepada siapa yang terhadap siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada soalan bolehlah tanya, kalau tak ada tu lebih afdal. Jadi 3 daripada perkara yang disebut di dalam hadis yang sangat penting peranan hadis ni untuk kita dalam hidup, supaya kita terpelihara dan sentiasa diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua, secara khusus untuk penonton ataupun yang mengikuti tazkirah ni daripada surah An-Nur, Bandar Semua Selatan Besar 2A. Saya minta maaf pada awal tadi kerana ada agak kelewatan, ada kesilapan teknik sikit, tapi insya-Allah benda tu mudah-mudahan tidak berlaku lagi yang akan datang insya-Allah pada hari yang sama dalam lebih kurang pukul 8 maghrib lah, ya, kita akan bersama lagi, bersiaran lagi, berlive lagi untuk pengajian berkitab yang akan saya maklumkan kemudian insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.